Sehinggalah berjaya Saudara Ayyubi mentasjidkan orang Islam, tentera-tenteranya, mengalahkan tentera-tentera Salib, menawan wilayah demi wilayah satu persatu di kawasan Palestin, sehinggalah akhirnya menawan Baitul Maqdis. Sehingga petani-petani di bagian sungai Jordan, kalau kita sekarang lihat, kami kawasan pertanian. Dulu sebenarnya situ adalah kawasan subur. Sungai daripada sungai Jordan itu daripada kawasan seperti Pasir Siberia melintasi ke Laut Mati. Kawasan itu semuanya kawasan subur. Bila sampai Laut Mati, kawasannya tidak lagi subur. Kerana peristiwa kaum Nabi Lut alaihissalam. Petani-petani pada ketika itu melihat bagaimana kekuatan tentera Islam melawan 30,000 orang Salib, tentera-tentera Salib di perkemahan orang Islam dengan mengikat dengan salib selama 30,000. Inilah kekuatan yang ada pada umat Islam. Kenapa? Kerana digunakan oleh Sayyidina Ayyubi melahirkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pada turunan yang ke-7 berakhirnya zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang dilakukan oleh Malik Muzaffar apabila tentera-tentera Tatar menyerang orang Islam? Tentera Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan pada ketika itu, yang telah pun melawan Manchuria, China dan Korea, melawan Rusia dan sebagian Eropah, menyerang kota Baghdad, sehingga ramai orang Islam terbunuh, sehingga kitab-kitab orang Islam dicampakkan dalam sungai Furat, dan warna-warna dakwat-dakwat di kitab pada ketika itu mewarnai sungai Furat pada ketika itu. Maka Malik Muzaffar mentasjidkan, melahirkan rasa cinta orang Islam dengan memperingati Nabi SAW. Melahirkan rasa cinta kepada Nabi SAW, menceritakan bagaimana berjihadnya Nabi SAW, bagaimana perjuangan para sahabat dan yang seumpamanya untuk melawan tentera Tatar. Inilah satu kelebihan sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu kesan sekiranya ada lahir kecintaan kita kepada Nabi SAW. Umat Islam hari ini dibelenggu dengan masalah sosial, dibelenggu dengan masalah murtad, dibelenggu dengan masalah tidak sensitif terhadap hinaan Nabi kita SAW. Semuanya adalah kerana jauhnya rasa cinta, kerana tidak lagi melibatkan diri, memotivasikan diri untuk mencintai Nabi SAW. Perasaan cinta ni seumpama bateri. Kalau bateri ni tak dicas, akan mati. Tak boleh diguna. Bateri handphone cuma tak dicas 2 hari. Itulah keadaan. Maka cinta kepada Nabi SAW dimotivasikan oleh setiap orang Islam. Dan sekarang kita menghadapi serangan yang paling besar. Serangan yang diberikan dan dipaja oleh golongan-golongan orientalis dan golongan-golongan yang mencipta fahaman-fahaman yang baru yang bercanggah dengan ajaran Islam. Fahaman-fahaman sebegini sebenarnya memberi kesan kepada orang Islam. Pada orang Islam yang macam mana? Yang jauh cintanya kepada Nabi SAW. Fahaman sekularis, nasionalis, komunis, kapitalis, dan bermacam-macam listis. Semuanya memberikan kesan kepada orang Islam. Tetapi bagi mereka yang mencintai Nabi SAW, mencintai perjuangan Nabi SAW, mencintai akan jalan Al-Quran dan Sunnah, tidak akan berdaya dengan sama-sama ini. Jadi, sama-samalah, ya, kita memperingati akan peristiwa kelahiran Nabi SAW. Kerana peristiwa kelahiran Nabi SAW itu
memberikan tanda besar lahirnya seorang yang akan menyebarkan yang hak dan memadamkan kebatilan. Apabila api yang disembah oleh orang Parsi beratus-ratus tahun terpadam, apabila lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda akan hancurnya kebatilan, akan terpadamnya kebatilan, dan akan tegaknya kebenaran. Sekarang Islam sudah hampir padam. Maka Islam perlu dihidupkan oleh orang Islam itu sendiri. Dan mesti ditasdikkan dalam hati masing-masing dengan rasa cinta, ya, cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah kita kena banyak sentiasa mengkaji sirah, ya, mengkaji sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amat rugi bagi kita sebagai orang Islam kita tidak mengkaji sirah Nabi daripada mula lahir hingga wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cari buku-buku sirah banyak, seperti surah Ramadan Abu Ti dan macam-macam lagi, surah Ibn Hisham dan berbagai lagi. Cari terjemahan pun ada. Kalau kita tidak cari sejarah Nabi, sirah Nabi, supaya kita kenal benar-benar apa itu, apa yang diperjuangkan oleh Nabi, bagaimana cara hidup Nabi dan seumpamanya. Kerana itulah janganlah kita selalu malas ataupun rekut untuk berselawat pada dengan besar Nabi Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita boring, kita selawat. Tak ada masalah. Ya? Selawat yang pendek pun tak apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.